Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat menonton rancangan Ramadan kali ini di Salam SGTV. Dan Ramadan kali ini adalah sebuah talk show yang mana kita akan bicarakan ataupun kita akan dapatkan nasihat dan perkongsian daripada mereka yang pakar. Dan hari ini saya ada bersama Ustaz Nuzhan Halim, ya, seorang naib kadi dan juga imam eksekutif di Masjid Arifita, Ustaz, ya. Sihat, Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Berseri tengok muka hantar lagi Berseri-seri, ya. Masya Allah, Ramadan kita berseri, Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita juga ada Dr. Zuraimi Dahlan, ya, seorang presiden bagi MHPA, Ustaz. MHPA, Doktor, ya. Tersusul hari ini. Sihat, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat selalu. Baik. Dan apa khabar agaknya mungkin para penonton yang sedang menonton rancangan Ramadan kali ini. Kita doakan agar semuanya berada dalam kesihatan, keafiatan dan yang terpenting jauh daripada segala ancaman, wabak, penyakit dan apa jua malapetaka, insya-Allah. Okeylah, baiklah. Pada minggu ini, ya, dalam episod yang pertama, kita baru saja kita bergerak ke bulan Ramadan dengan perubahan yang berlaku, dengan adanya jarak selamat, jarak sosial, ya. Mungkin kita nak mulakan dengan Ustaz Nuzhan dulu ataupun Dr. Zuraimi? Kalau dia perempuan, dia ladies first, kan? Kita hormat yang senior lah. Tak adalah. Kita hormat yang senior lah. Okay lah. Jadi mungkin kita dapat tanyakan doktor lah, ya. Baru-baru ni kita mungkin dapat lihat di Pasar Gilang Serai penuh dengan mungkin orang-orang yang mungkin nak buat persiapan untuk Ramadan. Jadi bagi doktor sendiri, mungkin apa pendapat doktor tentang kita nak pergi ke pasar berasak-asak, beramai-ramai? Mungkin doktor ada mungkin sedikit komen yang hendak dikongsikan? Pada masa ini kita dalam time pemutus litar, ya. Jadi tidak dinasihatkan untuk kita pergi berpusu-pusu ke Pasar Gilang untuk membeli belah. Mungkin kalau boleh pergi pada waktu yang tidak terlalu sibuk, ya, waktu Senin atau hingga Jumaat, ya. Dan ini adalah sebabkan mereka yang keluar pergi ke pasar perlu menggunakan pelitup dan perlu memastikan jaraknya 1 meter. Disebabkan terlalu ramai orang berpusu-pusu pergi ke Gilang Serai, Pasar Gilang Serai, ini menyebabkan mereka perlu beratur sepanjang-panjangnya dan di bawah matahari terik. Dan ada juga setengah-setengah makcik-makcik yang tak boleh berdiri terlalu lama, mungkin pasal sakit kaki, mungkin ada masalah kesihatan. Ini boleh memudaratkan mereka, ya. Dan mereka ada yang tak sabar kerana nak cepat-cepat masuk, ya. Jadi saya agak prihatinlah. Mereka tak boleh tunggu lama, tapi pasar perlu dikawal. Tak boleh terlalu ramai orang masuk. Dan disebabkan itu boleh menimbulkan masalah kesihatan dan masalah keselamatan. Mungkin saya rasa mungkin para masyarakat itu mungkin belum ataupun mungkin kurang faham, ya, Ustaz, kenapa agaknya tak boleh ramai-ramai. Mungkin doktor dapat jelaskan pada mereka? Okey, ini adalah kerana COVID-19 ini menular melalui droplet infection. Bila kita batuk, bersin, bercakap secara kuat, ya, dia keluar daripada cecairnya keluar daripada hidung dan mulut, dan disebabkan itu kita disuruh menggunakan pelitup. Jadi cecairnya dapat terperangkap pada pelitupnya dan jaraknya 1 meter agak-agak. Di luar negeri digalakkan 2 meter lebih, ya. Dan ini untuk memastikan yang virus tersebut tidak terkena orang lain. Dan kalau kita terlalu rapat, kita tergesel, terpegang sesuatu, mungkin permukaannya ada cecair COVID-19 ni. Dan apabila kita terpegang dan kita terpegang hidung, mulut, mata, maka virus tersebut boleh memasuki badan kita. Dalam 4 hari awak tak rasa apa-apa, tapi virus itu sedang membiak. Dan hari ke-5, hingga hari ke-11 awak akan dapat demam, batuk kering, sengal-sengal badan dan rasa bisa-bisa. Ini yang kita tak nak lah, ya. Dan anda bawa balik kuman ini ke ahli keluarga anda, ya. Jadi dinasihatkan kalau boleh duduk di rumah. Kalau perlu berbelanja dekat rumah pun boleh,
Ya, dekat rumah kan ada pasar NTUC. Sila kunjungi tempat-tempat itu. Kalau ada keperluan perlu pergi ke Geylang, Serai untuk membeli bahan yang betul-betul istimewa, mungkin wakilkan pada mereka yang tidak terlalu tua. Jadi mereka yang agak warga tua tu agak risikonya tinggi kerana daya tahanan mereka tidak sebegitu baik bandingkan mereka yang lebih muda. Dan saya juga faham kerana mungkin Geylang, Serai ni dan masyarakat Melayu kita memang tak boleh nak dipisahkan kan Ustaz? Mungkin komuniti masjid kita tak boleh nak dipisahkan dengan masjid. Mungkin dengan penutupan masjid baru-baru ini buat sementara waktu, mungkin Ustaz dapat kongsikan bagaimana agaknya reaksi jemaah kita. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Rauf dan juga Dr. Zuraimi, para penonton yang dikasihi sekalian. Saya yakin bahawa dengan adanya kegenjutan ataupun circuit breaker yang kita sama-sama lalui ini, pasti aktivitas kita seharian akan tergendala. Perlu ada perubahan dan penyesuaian. Dan bagi mereka yang selalu kunjungi pasar Geylang tadi doktor sebut, mungkin boleh pergi ke pasar kejiranan ataupun mungkin boleh delivery doktor sekarang ada delivery. Dan saya rasa relevannya pasar Geylang itu masih tetap ramai. Kurang relevan kerana kita dah tutup bazar dah. Kalau kita dah tutup bazar tapi di pagi ataupun di hari-hari lain masih tak ada social distancing, dia nampak ada apa orang kata konflik dia macam sia-sia jugalah kan. Jadi begitu juga dengan masjid. Saya kira di mana sahaja, terutama masjid di Singapura, Ustaz dan Doktor, para penonton, kami alhamdulillah kepimpinan masjid dan juga mereka yang mengeluarkan fatwa khususnya di Singapura di antara yang terawal yang menyatakan bahawa kita perlu melakukan sesuatu, dan di antaranya untuk jemaah tidak dapat berkumpul dan menularkan di masjid atas dasar kasih sayang, atas dasar rasa tanggungjawab itu sendiri. Jadi tentu hifzun nafas atau menjaga nyawa itu satu keutamaan dalam agama. Jadi saya kira setiap daripada kita, terutama yang bekerja di masjid, pasti akan terasa sedih lah. Setiap orang yang beriman, kalau dia berkaitan dengan isu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti di lubuk hatinya mempunyai satu rasa sedih, kecewa, sensitivity kerana sayangnya mereka pada masjid. Tapi saya kira ini adalah satu pendekatan yang perlu kita sama-sama lakukan. Maka dengan ini, pasti Ustaz, ada gejolak pada awal-awalnya tu, mesti ada kekecohan berlaku, kenapa di sini boleh, kenapa di situ tak boleh. Tapi alhamdulillah masyarakat kita setelah difahamkan dari sudut ilmiahnya, dari sudut kesannya daripada pakar doktor, mereka menerima jarak sosial atau jarak keselamatan tu, sehingga kan bila masjid dah buka pada sementara waktu tu, ada satu masa tu dia buka, mereka patuh dengan arahan untuk check temperature, untuk mereka ada jarak sosial kan. Cuma mungkin kebanyakan mereka terlupa bawa sejadah ataupun norma-norma yang perlu dibiasakan. Norma-norma baru. The new norms kena bawa sejadah kan, kena bawa telekong sendiri, itu yang mereka lupa. Saya kira itu sedikit sebanyak situasi kita di masjid. Antara norma-norma untuk bawa kita sejadah sendiri, kemudian ambil temperature, ambil suhu badan kita, dan juga mungkin ada yang gunakan pelitup waktu solat ada? Yang gunakan pelitup masih ada Masih waktu ada. solat ni, kerana kami pun telah mendapatkan fatwa daripada, ataupun kita katakan irsyad lah satu bimbingan daripada pejabat mufti sendiri kan, bahawa kita boleh solat dengan menggunakan pelitup. Jadi mereka menerima irsyad tersebut dan mereka mengaplikasikan, kerana mereka nak jaga hubungan dengan Allah sekaligus nak menjaga hubungan sesama manusia supaya tidak menularkan mudarat. InsyaAllah. Dan cakap pasal pelitup ni doktor, mungkin doktor dapat kongsikan pada kita, siapa agak yang perlu gunakan pelitup, siapa yang agaknya tak perlu gunakan pelitup. Mungkin tengah masak buka kena pakai pelitup ke? Mungkin doktor dapat kongsikan. Pada masa ini, apabila kita keluar rumah untuk membeli belah, untuk bekerja, pada mereka yang ada essential work dan mereka yang ingin bersenam, tidak perlu menggunakan bila anda keluar daripada rumah, perlu menggunakan pelitup. Kecuali mereka yang bersenam atau mereka yang 2 tahun ke bawah. Dan apabila anda berada di rumah bersama ahli keluarga, tidak perlu menggunakan pelitup.
Okey. Tetapi jika ada ahli keluarga yang lain ingin datang ke rumah untuk memberi makanan, memberi barangan, memberi barangan, mereka perlu menggunakan penutup pasal mereka dikirakan daripada anggota keluarga yang lain dan masuk ke rumah anda. Okay? Jadi siapa yang dalam rumah tidak perlu menggunakan pelitup, tapi siapa yang datang dan masuk rumah perlu menggunakan pelitup. Dan apabila kita keluar rumah perlu menggunakan pelitup. Dan hari ini kita nampak banyak pelitup sana sini. Ya, mungkin doktor juga boleh kongsikan pada kita Mungkin hari ini saya nampak orang ada buat DIY pelitup lah, pelitup DIY ataupun DIY mask lah kan. Mungkin doktor ada nak kongsikan pendapat ataupun ada concern tak kalau kita nak buat kita punya pelitup sendiri? Okey. Kita telah diberi pelitup percuma oleh pihak pemerintah. Pelitupnya jenis yang boleh diguna semula. Pelitup jenis kain. Ya, memang kita digalakkan untuk membuat sendiri pelitup. Ya, jadi agar pelitupnya boleh menutup mukanya dengan lebih elok. Tetapi pelitup kain ni kegunaannya bagus kalau ia tidak basah. Dalam cuaca kita yang suasana yang panas, kita sentiasa berpeluh. Kalau dia basah, perlulah kita tukarnya 2 atau 3 kali satu hari. Ya, pelitup yang jenis kain ni hanya dapat menahan cecair mulut dan hidung kita daripada menular kepada orang lain. Ya, tapi kita boleh menghidu asap, menghidu abu-abu yang tercemar lah dari udara. Jadi kalau pada mereka yang bekerja sebagai kaki tangan kesihatan seperti nurse, doktor, kita memerlukan yang lebih rapi lah. Mask seperti surgical mask, 3-ply surgical mask ataupun N95 pada mereka yang perlu menggunakan kaedah-kaedah yang menyebabkan virus tersebut melayang ke udara. Jadi kalau boleh N95 ya dikhususkan untuk para doktor, para jururawat ya, dan surgical mask untuk mereka yang perlu berdekatan dengan orang-orang yang ada COVID-19. Untuk yang umum yang kain dah cukup. Jadi maknanya kalau kita nak gunakan kain, kita nak buat sendiri tidak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau sekarang kita nampak ada orang kata nak tengok ada masalah ke tidak, tengok kalau dia bocor ke tidak. Mungkin kena makan mangga kan? Kenapa kena pakai mangga? Mungkin aja. Mungkin Okey, kalau kita bandingkan 3-ply mask, surgical mask dengan pelitup biasa, memanglah beza. Pelitup biasa dibuat daripada kain dan cecair boleh meleleh keluar. Tetapi yang surgical mask tu dia ada salutan yang waterproof. Ini menyebabkan airnya tidak keluar. Kerana jenisnya, ya. Jadi ada juga yang menggunakan pelitup biasa tapi dia selitkan surgical mask di tengah-tengahnya. Jadi surgical masknya tu boleh tahan lama. Berapa lama agaknya kalau surgical mask tu boleh kita gunakan? Okay, surgical mask tu kalau kita dah gunakan dan dia telah menjadi basah, ia tak boleh digunakan lagi, perlu dibuang. Tapi yang jenis kain boleh dicuci semula lah. Begitu, insyaAllah. Dan sekarang ni doktor, kita nampak musim-musim Ramadan, bukan saja orang mula berikan kurma, tapi orang belikan juga mask free. Masya Allah. Kan? Saya kira nanti dalam sampul duit raya pun boleh letak sekali lah. Saya kasih mask je lah. Yang duit dia boleh contactless payment . Betul. Jadi itu antara mungkin kebaikan yang mungkin dapat kita lakukan musim Ramadan ni. Selain daripada beri kurma ataupun beri juadah iftar, kita juga boleh berikan mask ataupun pelitup muka lah. Mungkin Ustaz Nuzhan nak kongsikan apakah mungkin amalan-amalan lain yang mungkin dapat kita lakukan waktu bulan Ramadan ini untuk kita tingkatkan amal kebaikan kita. Baik. Terima kasih doktor. Saya dapat banyak pengajaran daripada pelitup-pelitup ni supaya kita dapat buat sendiri, dapat alas pelitup-pelitup yang mungkin boleh tahan lama dan sebagainya. Amalan yang saya rasakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya muliakan, walaupun kita tahu ada perbezaan dalam Ramadan kali ini, kita dapati bahawa Ramadan kali ini kita tak dapat bertarawih berjamaah, kita tak dapat iftar berjamaah, kita rindukan suasana qiyamul lail di masjid, kita rindukan suasana bersahur, berbuka bersama ahli keluarga kita. Tapi ia tidak sesekali mencemarkan inti dan roh daripada Ramadan itu sendiri. Saya berikan satu contoh.
Ramadan adalah menahan daripada makan, minum dan berhubungan badan bersama pasangan di siang hari. Itu secara ringkas Ramadan. Perkara menahan ini adalah satu perkara pengendalian asas utama manusia. Makan, minum, ya, tidur ni semua fundamental pertama bagi manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan untuk manusia menahannya pada dalam bulan Ramadan. Supaya memberikan sesuatu pengajaran bahawa seseorang yang mampu mengendalikan perkara yang asas dalam kehidupannya, mampu mengurusnya dengan baik, dia juga mampu untuk mengendalikan isu-isu yang lain. Contoh isu-isu dan keperluan lain manusia adalah bersosial, bermasyarakat. Jadi kalau yang asas, yang basic dia mampu mengawal, saya kira tidak ada masalah kalau perkara-perkara sosial, perkara-perkara bermasyarakat, berjiran, yang mana itu keperluan manusia, tetapi dia bukan keperluan dan satu perkara yang asas seperti makan minum. Jadi kalau yang asas kita dilatih, Ramadan datang menukar norma-norma kebiasaan. Selalunya kita makan, minum siang hari, kita dapat tukar norma kebiasaan itu. Perkara-perkara yang lain yang bukan asas lebih sepatutnya kita mampu untuk mengatasi. Saya kira ini episod Ramadan tahun ini. Episod Ramadan tahun-tahun yang lalu kita menjaga keselamatan parking kereta kita supaya tidak mengganggu orang, kita bermasyarakat, berbilang bangsa dan berjiran. Tapi episod kali ini untuk kita mencapai la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, adalah bagaimana kita mengamalkan social distancing kita, kita jarak keselamatan. Bagaimana kita sanggup telefon ibu bapa kita, bertanya khabar. Bagaimana kita menghidupkan Ramadan di rumah. Tuan-tuan, saya ingin syorkan. Hidupkan Ramadan di rumah dengan kita bertarawih bersama ahli keluarga. Kalau kita nak bawa nazaman-nazaman tu yang selepas sembahyang tu kan, apa nazamannya, Al-Badru Nabiyakum, ya Tawab, tu alaina, silakan. Tapi jangan sampai kita punya tidak bersedia dengan nazaman-nazaman dan bacaan-bacaan itu menghambat kita untuk bertarawih pula. Kerana tarawih itu sembahyang sunat 2 rakaat di malam Ramadan. Sembahyang niat sunat rakaat 2 rakaat di Ramadan dah kira tarawih berjemaah dengan keluarga. Dan saya nak syorkan, kalau boleh kita pun siapkan. Saya dekat rumah Ustaz, doktor, saya dah suruh kita buat macam suasana masjid lah. Kita pasal anak-anak kecil kan, kita potong. Jadi nampakkan macam ada suasana masjid, buka lampu cantik-cantik. Kemudian bila kat rumah tu pakai pakaian yang cantik-cantik. Kemudian bertarawih. Jangan ada pakai gitu terus tidur pula kan. Bertarawih. Jadi suasana tu hidup. Itu kalau tarawih. Belum lagi online lagi. Masjid-masjid kita, saya kira semua masjid-masjid, kebanyakan mereka ada online classes, ada online tadarus, ada malah saya dapat feedback daripada jemaah lebih banyak akses kepada online classes di musim-musim ini dan sehingga mereka dapat mendapat ilmu lebih banyak. Ada online donation, kita ada ourmasjid.sg, boleh menderma. Jadi kita tanyakan diri kita, sebenarnya kita Ramadan, kita dalam pengabdian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar-benar dalam pengabdian pada Allah SWT, yang mana puasa itu hanyalah Allah yang mengetahui, jadi pengabdian kita tidak seharusnya terjejas dengan ada sekatan-sekatan ini. Malah kita dapat mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui wadah-wadah yang lain yang sedia ada, yang mana ultimately akhirnya kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sedikit sebanyak penyesuaian dalam bulan Ramadan ini. Penyesuaiannya itu dari lensa mungkin kita menggunakan kita mendirikan solat tarawih, ya. Kalau mungkin daripada segi iftar, ya, ataupun berbuka puasa, kita selalu, kalau sebelum ini saya rasa kalau nak Ramadan je kita jadikan satu masa sebagai okeylah, waktu Ramadan ni lah kita nak reunion dengan kawan, waktu Ramadan ni lah kita boleh lepak kan. Okey, jadi itu kalau yang tadi Ustaz Zuzan telah kongsikan, itu adalah penyesuaian ataupun apa yang norma-norma baru kita bersempena COVID-19 ini daripada lensa tarawih kita, ya. Dan selain daripada tarawih, antara komponen Ramadan sendiri adalah iftar ataupun berbuka puasa. Jadi bila kita sebut tentang berbuka puasa ni biasanya kita jadikan ianya sebagai masa untuk kita reunion dengan teman-teman kan. Kita nak lepak untuk berbuka puasa bersama dengan saudara mara yang mungkin lama tak berjumpa. Tapi sekarang ni mungkin doktor, kita tak dapat nak berkumpul bersama-sama. Kita tak boleh nak
makan orang rumah lain tak boleh nak ke rumah lain kan. Jadi mungkin apa agaknya doktor dapat nasihatkan kepada penonton semua, bagaimana agaknya kita nak teruskan bagaimana agaknya kita nak teruskan perasaan hubungan antara kita semua walaupun kita tidak dapat berjumpa. Jadi untuk meningkatkan suasana Ramadan, saya syorkan kalau anda masak yang baik-baik itu, mungkin hantar wakil pergi ke rumah ibu, kepada ahli keluarga yang lain. Jadi mereka boleh menikmati juadah awak walaupun tak bersama-sama. Maknanya kita tidak COVID-19 ini tidak menghalang kita untuk terus berkongsi juadah bersama dengan mungkin saudara mara kita ataupun mungkin teman-teman kita lah ya. Ustaz, berkongsi juadah? Saya tak nafikan the togetherness, kebersamaan sewaktu di meja berbuka, membaca doa, bermakan bersama-sama, itu pasti kita rindukan. Saya ingin menekankan juga kepada semua pendengar, kita rindukan suasana Ramadan. Kita akui kita rindukan. Tetapi kita berhadapan dengan satu mujahadah Ramadan, episod Ramadan tahun 2020 ini. Bagaimana hubungan kita dalam mengabdikan diri, dalam menghayati bulan yang Allah berikan rahmat, nafahat, jawaiz, ataya yang kita doa, minta hembusan-hembusan rahmat di malam-malam ini. Bagaimana kita sanggup untuk menahan nafsu, untuk membina takwa. Dan inilah salah satu caranya. Iaitu, kalau kita terus ingin beriftar, kita boleh salurkan melalui telefon seperti mana doktor sebutkan. Kita telefon, kita orderkan, kita berikan. Bukan kerana kita tak nak bersama, tapi inilah kita punya perjuangan. Kita sedang menahan. Kerana kita tahu kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah keselamatan, bahkan kita memudaratkan orang sekeliling kita, kan? Orang-orang tua kita yang vulnerable, yang lebih ada potensi untuk terkena penyakit dan kalau terkena lebih berisiko tinggi. Jadi ibarat kita sayangkan tetapi kita perlu adakan satu pengorbanan. Jadi saya kira itu Ramadan. Dan saya juga ambil nasihat daripada para doktor, Dr. Zuraimi dan juga yang lain selalu dalam WhatsApp group. Mereka kongsikan minum air dulu selepas berbuka, doktor, minum air, kemudian solat maghrib, kemudian lepas tu minum air segelas lagi baru berbuka. Ini sekaligus supaya kita tidak dehidrasi dan sekaligus menjadikan kita ni rasa kenyang. Kadang-kadang otak kita ni doktor, dia sebenarnya tak lapar, cuma nak makan aja kan, haus. Jadi bila kita dah minum, kita inilah masa-masa Ramadan ini datang tahun demi tahun, kita selalu kata banyak pembaziran kan dan sebagainya. Jadi Ramadan kali ini ni, tajuk kita ni Ramadan kali ini adalah satu Ramadan yang kita nak ambil dalam kehidupan kita sebagai satu Ramadan yang akan merubah diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dengan kita menjaga pembaziran, dengan kita menjaga social distance atau jarak sosial atau kita panggil apa sekarang? Jarak selamat. Jadi bukan tailgate aja ada jarak selamat. Sekarang pun kita kena jarak selamat dan ini sebenarnya ada dalam Islam. Baginda SAW apabila menyatakan tentang ada orang yang ada penyakit, baginda sebut kalimil majzum wa bainaka wa bainahu qaid ramhin aw ramhain. Apabila kau bercakap dengan orang yang ada penyakit, memang dah spesifik yang ada penyakit, jadikan jarak di antaramu satu panah ataupun satu spear, satu tombak ataupun dua tombak. Jadi ini adalah panduan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini satu ibadah. Bahkan Ustaz Rauf, ada sebahagian ulama tuan-tuan, mereka sampai menyatakan boleh berniat iktikaf di rumah, tapi kita tak adalah sampai macam tu. Nawaina sunnatal iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala, tak nak layan isteri berpasal, tak nak layan suami berpasal, dia cakap dia tengah iktikaf. Tidak. Tapi semata-mata nak ada satu sesi, satu tempat untuk dia beribadah di rumah kan. Dan juga Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang terbaik kepada ahli keluarga. Jadi ini peluang untuk kita menjadi yang terbaik kepada ahli keluarga. Suami menjadi yang terbaik buat isteri, isteri menjadi penyokong yang baik buat suami, buat anak-anak kerana mereka dalam suasana saling memanfaatkan satu sama yang lain di dalam rumah. Masya-Allah. Dan dalam kita menjaga jarak selamat kita jangan lupa jangan sampai kita jarakkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So apa orang kata, biar jauh dari manusia tapi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Baiklah doktor, dengan suasana COVID, bukan suasana hari raya tapi suasana COVID sekarang, ada juga yang mungkin tertanya-tanya apa agaknya yang boleh kita lakukan. Ada yang mungkin work from home,
waktu-waktu Ramadan gini, bolehkah kita teruskan dengan aktiviti jasmani kita? Tadi dah aktiviti rohani kan. Mungkin apakah aktiviti jasmani yang boleh kita lakukan? Untuk kesihatan minda dan seluruh badan, saya nasihatkan kita perlu compartmentalize masa. Okay, masa untuk solat, masa untuk senaman, masa untuk bekerja, masa untuk anak-anak, masa untuk makan, masa untuk ahli keluarga. Jadi kita perlu pandai bagi masa-masa dan pastikan ruang di rumah tu ditempatkan. Jadi tak macam rojak. Kalau tidak, pemikiran kita buntu. Satu hari jaga anak, lari sana lari sini, kita tak boleh buat kerja apa-apa pun. Jadi pada pendapat saya, masa yang paling baik untuk kita bersenam adalah selepas waktu subuh. Jadi anak-anak lepas solat subuh balik tidur. Jadi ada masa untuk 1-2 jam itu kita suami isteri boleh bersama-sama bersenam di dalam rumah. Kita tak perlu keluar rumah untuk bersenam. Jadi pastikan ruang yang solat tu yang kita tu ruangnya luas ya. Kita gunakan ruang tersebut untuk aktiviti senaman seperti boleh kita buat planking, boleh buat body squats, okey, boleh angkat meja sama-sama squats ya dengan isteri. Kami jadi hari pertama nak untuk hari raya kan. Hari raya nanti kita tunjuk dekat online juga. Taruh kat sini kan. Tak kena, taruh kat sini balik. Tapi sambil exercise lah tu Dah hari ke-30 bicep dia, Masya-Allah. Jadi ini adalah untuk memastikan kita gunakan alat-alat di rumah. Tapi kalau macam, yalah seminggu sekali, 2 kali, kita galakkan keluar rumah dapatkan cahaya matahari juga ya. Kalau boleh lari-lari anak sama isteri ya. Tapi pastikan ada jarak jauh ya. Bila kita keluar bersenam untuk berlari-lari anak di luar, tak perlu bukan pelitup. Tapi pastikan pelitup ada dalam kocek. Dan bila kita berhenti berlari, perlu gunakan pelitup lah. Ya. Jadi senaman tu mustahak kerana pada pendapat saya, bila kita mulakan pagi dengan solat subuh, lepas tu kita bersenam, kita kirakan recharge. Jadi bila kita buat satu hari tu, kita ada tenaga. Kalau kita tak mulakan dengan senaman, kita akan rasa satu hari badannya rasa lemah saja. Pada waktu Ramadan, ya, kita jangan senaman secara macam lari-lari terlalu jauh sampai kita ada masalah dehydration lah ya. Mungkin buat body weight exercise untuk setengah jam lepas solat subuh. Dan insyaAllah cukup untuk kita merangsangkan badan kita untuk memastikan aktiviti satu hari itu dia bertenaga. Okeylah, kalau tadi doktor dah kongsikan bagaimana untuk kita bahagi-bahagikan masa melakukan aktiviti aktiviti jasmani kita. Mungkin Ustaz nak kongsikan pula bagaimana kita bahagi-bahagikan masa antara amalan rohani kita. Baik. Saya setuju dengan apa yang diberikan oleh doktor, panduan daripada doktor tu kerana kalau kita tidak memberikan masa-masa tertentu, kita akan sampai di penghujung hari dan menyatakan tak sempat nak buat semua. Kan nak mengurus anak, nak mengurus rumah, nak siapkan juadah berbuka, nak buat tarawih. Jadi saya kira memang perlu untuk kita sedaya upaya untuk memberikan masa-masa tertentu. Bahkan doktor sarankan tempat yang kondusif juga jadi tempat ruang belajar. Jadi anak-anak kita pun tahu ni tempat belajar. Jadi saya rasa begitu juga dengan amalan rohaniah kita. Amalan rohaniah kita maknanya kita nak setiap kali kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita perlu tumpukan masa-masa untuk kita boleh melakukan tarawih. Kalau kita rasa mula-mula tak boleh buat 20, mungkin kita buat 8, tak apa ya. Kemudian kalau kita rasa mana boleh 8 ni bulan Ramadan ni, kita buat 20. Dan dalam masa yang sama ada masa untuk kita bertadarus, ada masa untuk kita bersedekah, ada masa untuk kita membaca Al-Quran, ada masa untuk kita telefon ibu bapa kita, ada masa untuk kita layani anak-anak dan juga bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada hubungan akademik mereka, tapi bagaimana hubungan mereka dengan Ramadan? Sebagai contoh. Bila Ustaz post kat Instagram Ustaz macam mana Ustaz melayan anak-anak Ustaz di Instagram di rumah di menerusi Instagram kan. Mungkin Ustaz dapat kongsikan sikit Kita ada satu programnya di Salam Singapura juga insya-Allah. Tapi saya lihat kerana kita sudah berada di situ doktor. Jadi kita tak boleh mendak. Kita tak boleh mendak. Kita nak keep on our brain do something. Pasal kita tahu anak-anak mudah bosan juga. Jadi
Ini saya ambil sebagai satu peluang bonding dengan mereka, mengajarkan mereka banyak-banyak perkara yang mungkin tak sempat saya ajar. Jadi apa yang saya lakukan, tak boleh lari, mesti ada lagu-lagu lah doktor kan. Nyanyi sama-sama, lepas tu kita cari waktu solat sama-sama kan. Pakai torchlight, mana waktu zuhur macam ini matahari tegak waktu asar. Pakai torchlight, pakai lighting kan. Kemudian kita belajar ambil wuduk betul-betul sama-sama. Ni ambil wuduk ni selalu orang cakap cuci muka. Tapi kita ajar anak kita cuci muka ni 2 tangan ke 1 tangan, daripada atas kepala ke, dari tepi, mata kena anu ke tidak kan. Lepas tu apa yang perlu diniatkan. Jadi kita boleh orang kata tanamkan banyak perkara pendidikan hands on, masa yang bersama, masak bersama, buat projek bersama, buat bunga lah ataupun potong kad bersama. Ini yang saya kira masa-masa yang tidak mungkin, yang mereka yang mempunyai anak kecil tidak mungkin dapat kembali. Dan saya nak kita tengok kembali 2020 bila ada COVID, kita kata ya Allah, ini ujianmu untuk sekalian masyarakat dan umat, tetapi ini juga ada rahmat di sebaliknya kerana aku dapat mendidik anak dan keluargaku Al-Quran. Contohnya, aku dapat mempelajari mengenai solat, aku dapat tengok online mengenai majlis-majlis ilmu, aku dapat berpeluang untuk donate, atau sekurang-kurangnya aku dapat menjadi pemutus daripada penyakit ini berlaku. Sebab itu kita duduk rumah. Itu satu ibadah dah. Masya Allah. Dan berbual ataupun menyentuh tentang tajuk keluarga ataupun family. Mungkin hari ini kita lihat peningkatan dalam kes-kes family violence. Mungkin doktor dapat kongsikan sedikit pada kami. Pada masa pemutus lita ini, ramai yang kirakan non-essential family workers duduk di rumah serumah dengan isteri, dengan anak-anak, dan ada yang ada masalah anger management. Jadi mereka apabila diganggu oleh anak-anak kecil, diganggu oleh isteri suruh kena buat ini, buat itu, mereka memberontak dan mereka menjadi bengis, menjadi marah, jadi menaikkan suara. Itu satu masalah. Lagi kalau mereka menaikkan tangan dan mula memukul ahli keluarga yang tercinta, ini adalah satu perkara yang tak baik lah. Jadi ada Profesor Faizal mengingatkan masyarakat kita, jadi kalau ada sesiapa yang kena tindas ataupun kita ternampak jiran-jiran kita yang kena tindas, cepat-cepat melaporkan agar family violence tersebut dapat diberhentikan sebelum ahli keluarganya tercedera. Jadi bulan Ramadan adalah satu bulan yang istimewa di mana kita perlu menahan hati kita. Kalau kita rasa perasaan marah, perlu tahan. Ini adalah satu disiplin yang pada saya ada yang terbaik lah. Betul. Kalau saya tambah apa yang doktor sebutkan betul. Untuk menangani stres ataupun depression ataupun sampai kepada abuse, dia multidisciplinary. Dia bukan hanya daripada segi agama ataupun rohiyah. Ada kalanya doktor, kita perlu memberikan kepada pakar rawatan sampai psikiatri, sampai psikologis untuk menyatakan permasalahan tersebut. Dan ini satu benda yang on the rise, yang sedang sangat meningkat di negara-negara lain juga, kerana mereka terbiasa siang hari keluar kan, dapat favorite kopi punya tempat ke, dapat tempat kerja dia, dapat suasana ni, tiba-tiba kena pula dengan kerja sekolah banyak, anak-anak, kemudian dengan pasangan yang tak beri kerjasama di dalam rumah, jadi dia tak tahu nak manage anger dia. Jadi kalau daripada sudut agama, tentu untuk minimize atau untuk cuba memperbaiki situasi, saya selalu nasihatkan menghayati ibadah puasa itu sendiri, kerana puasa memberikan kita satu peringatan untuk menjaga nafsu, syahwat, dan juga melemahkan diri kita supaya tidak begitu agresif dan marah. Dan juga saya nasihatkan yang kedua adalah kita sembahyang berjemaah. Kalau boleh sembahyang zuhur berjemaah. Kita dah berwuduk tu kan, dah ada tenang sikit kena air, kemudian kita dah doa sama-sama, doa bersama-sama kan, mohon pengampunan. Agaknya pasangan tu pun nak marah balik, dia dah ada circuit breaker juga tu. Itu circuit breaker tu. Kalau dia tak break juga, asar berjemaah lagi, maghrib berjemaah lagi kan. Takkan dia nak sambung start. Bagi saya itu pun circuit breaker. Dan juga azan. Syariat azan ni Nabi SAW sangat menganjurkan. Dan apabila seseorang azan tu, dalam sebahagian riwayat
syaitan akan apa orang kata berkelimpangan, lari, tak suka. Jadi kita azan, kita sembahyang bukan azan kat telinga pasangan kita lah tu takut jadi makin teruk pula. Tapi kita azan, kita sembahyang berjemaah, kita apa namanya berpuasa, kita doa. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita perlukan bantuan, kita perlu hubungi. Jangan rasa diri kita tu tak taat ataupun kita sebagai seorang yang tak nak ada kekecohan. Kalau kita dizalimi, itu adalah hak kita dan kita perlu report dan mencari sokongan. Sebagai jiran-jiran pun kalau terdengar apa-apa kita boleh. Ini bukan jaga tepi kain orang, tetapi inilah Islam ya. Sangat prihatin terhadap masyarakat, terhadap situasi. Tanggungjawab kita bersama lah. Bersama, betul. Dan kalau tadi kita dah sebutkan tentang family violence itu berlaku dalam dalam institusi kekeluargaan. Kalau mungkin di luar sana mungkin Ustaz ingin kongsikan bagaimana kan kita nak elakkan violence. Kalau hari ni kita nampak di sana sini di media sosial orang post video itu, orang post video ni dan kita lihatlah apa yang mungkin terjadi di luar. Mungkin Ustaz dapat berikan sedikit komen dan juga nasihat. Jadi para ulama kita membincangkan orang yang berpuasa, yang menghayati akan puasanya, dia mengetahui bahawa perlu ada pengekangan sifat-sifat manusiawi yang buruk. Marah, menghina, tidak memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri kan. Kepada sifat-sifat takhallaqu bi khalqillah, berakhlak dan juga teladanilah ciri-ciri sifat-sifat Allah. Dan di antara sifat Allah yang paling dominan adalah sifat rahmah, sifat pemaaf. Sebab itu bulan Ramadan kita mohon pengampunan dari Allah dan juga kita beri pemaafan kepada orang. Sebab itu bulan Ramadan kita juga prihatin terhadap orang lain kerana kita bersifat dengan sifat-sifat Allah dan cuba meneladani Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak ada pasangan suami isteri, supaya kita mempunyai sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat memikirkan sekeliling kita, sifat-sifat ketuhanan. Jadi bila itu ada, nescaya di rumah kita tidak mudah mempunyai sifat amarah, marah ataupun abusive. Di luar, apatah lagi, terutamanya kalau ada pegawai-pegawai yang kita kata ambassador of social distancing kan, pegawai atau ambassador ataupun kita panggil apa, mereka-mereka yang diamanahkan untuk memberi nasihat supaya jaga jarak, di mana pelitup. Kalau seandainya kita marah kepada mereka, kemudian kita mengaku sebagai orang yang berpuasa, saya rasa itu sangat contradicting. Orang yang berpuasa, sifat amarahnya sudah tidak ada kerana dia tak makan dan tak minum. Orang yang berpuasa mempunyai sifat-sifat ketuhanan, memikirkan orang lain, mengasihi orang lain. Jadi dia mudah menerima nasihat. Orang katakan a hungry person is an angry person. Itu satu statement yang saya rasa benar dari satu sudut. Tapi dari sudut yang lain pun ada kurang kebenaran. Satu kali baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, insan yang perlu kita contohi, didapati pada pagi hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidak menyediakan apa-apa juadah. Dan Nabi bertanya, ada apa jamuan hari ini? Sayyidatina Aisyah menyatakan, yang ada hanya roti dan cuka. Jadi kalau kita kena roti dengan sardin ke ataupun roti dengan kaya je, tak ada benda lain. Kita dah kata, aku beratur dekat NTUC panjang-panjang ini je ada kan. Kan? Padahal ada. Tak ada benda lain, tak ada langsung. Tinggal itu je. Macam kita, bila kita cakap tak ada apa-apa bang, dekat dalam fridge masih ada sebenarnya, dekat dalam kabinet masih ada. Ni betul tak ada apa-apa. Hanya roti dan cuka. Nabi menjawab, inilah sebaik-baik jamuan. Satu, kerana memang dari sudut nutrisinya ada masa-masa yang tertentu kita boleh makan cuka, bukan semuanya doktor. Dan kerana menjaga hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi lapar pada ketika itu. Ada kalanya ada orang suap atau ada orang menyediakan juadah dhab ataupun biawak. Nabi tidak memberikan komentar. Jadi ini situasi-situasi laparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi masih dalam keadaan yang kompos, yang tenang dan juga menghargai sekeliling. Saya kira itu sebaik contoh kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mungkin sebagai penutup rancangan ini, Doktor ada sedikit sepatah dua kata ingin dikongsikan? Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada semuanya dan agar memastikan kita menghidupkan suasana Ramadan di rumah dengan memastikan jarak selamat, dengan memastikan kita mencintai ahli keluarga kita dan gunakan masa pemutus lita ini untuk merapatkan diri kita pada ahli keluarga dan pada Allah SWT.
Dan mungkin Ustaz Nuzhan pula mungkin sepatah dua kata daripada Ustaz. Baik. Ramadan datang menukar belenggu kebiasaan yang buruk menjadi baik. Maka kita ambil pengajaran. Ramadan datang menjadikan kita dapat menahan sesuatu yang asas dalam kehidupan kita, makan minum, untuk kita mengendalikan, maka kita kendalikan perkara-perkara yang bukan asas yang terbaik dalam hidup kita. Ramadan datang untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, untuk kita meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Maka burulah redha Allah dan ketakwaan dalam Ramadan kali ini, COVID-19, Ramadan 2020, dengan kita menjaga sebab-sebab supaya tidak menular wabak bala bencana ini, dengan kita bersama ahli keluarga, dengan kita prihatin terhadap masyarakat, dan moga-moga Allah menerima setiap amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zuraimi dan Ustaz Nuzhan kerana bersama saya dalam rancangan Ramadan kali ini. Dan terima kasih juga buat penonton yang telah bersama-sama menonton rancangan ini. Dan kita harapkan anda di rumah sana dapat terus kekal di rumah dan juga kekal selamat, serta dapat kekalkan hubungan kita bersama dengan keluarga. Dan saudara mara kita yang mungkin kita tidak dapat bersama-sama, kita boleh saja Skype dan telefon dan WhatsApp call dan sebagainya. Dan yang terpenting dalam bulan Ramadan ini, kita dapat terus kekalkan hubungan kita dengan pencipta kita. Jaga diri, hiasi peribadi, sehingga berjumpa lagi dalam Ramadan kali ini. Saya Abdul Rauf Mas Khazin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.